أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita semua umat Islam berkumpul bagi membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana hari raya Aidil Adha. Marilah kita sama-sama bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur di atas nikmat kesihatan, sihat wal afiat yang Allah berikan kepada kita semua. Walaupun pada hari ini dunia masih lagi berhadapan dengan wabak COVID-19. Antara lambang kesyukuran pada hari ini dan pada hari-hari tasyrik yang akan datang ialah melaksanakan ibadah korban. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat kebaikan yang banyak. Ulama mentafsirkan ayat ini perkataan Al-Kautsar. Allah gunakan perkataan Al-Kautsar nama sebatang sungai di syurga. Ada juga ahli tafsir yang mentafsirkan ayat ini Al-Kautsar itu adalah satu nama telaga, yang mana Allah nak gambarkan kepada kita terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sama ada nikmat yang telah kita dapat sebelum ini ataupun nikmat yang sedang kita nikmati pada ketika ini. Kerana barangkali ada orang yang seusia dengan kita, misalnya ada yang berusia 40-50 tahun pada ketika ini tidak mampu bersama-sama dengan kita hadir untuk solat secara berjamaah. Mungkin pada ketika usia tersebut mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita alhamdulillah pada usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita mampu lagi naik motor datang ke masjid solat secara berjamaah. Inilah antara nikmat yang sedang kita nikmati pada ketika ini. Dan ada juga nikmat yang Allah gambarkan dengan perkataan Al-Kautsar ini adalah nikmat yang akan kita dapat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Oleh kerana banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah solat kerana aku semata-mata. Jadi solat itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solat itu tanda kita sebagai hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup sekadar itu. Solat tidak cukup sekadar kita nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana dalam ayat ini Allah sebutkan fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu kita kena melaksanakan solat dalam masa yang sama, kita kena melaksanakan ibadah korban. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil iktibar akan sirah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diulang-ulang setiap tahun ketika kita menyambut Idul Adha. Maka pada tahun ini tidak disebutkan secara detail kerana kita diminta untuk memendekkan tempoh kita berkumpul. Namun begitu, bagi saya satu perkara yang penting, iktibar yang perlu kita ambil daripada sejarah ini, daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Secara ringkasnya saya sebutkan 3 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim berdakwah, menegakkan kalimah Allah, menyeru masyarakat pada ketika itu supaya menyembah Allah. Lalu Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ibrahim telah diusir daripada kampungnya oleh Raja Namrud yang sangat zalim. Selain daripada itu, ujian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuka kota Makkah. Pada ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa isteri dan anaknya, anak yang baru dilahirkan. Tuan-tuan bayangkan, dalam satu riwayat menyebut bahawa Nabi Ibrahim ini berkahwin dalam tempoh masa yang panjang, sehingga kan pada usia 85 tahun baru dikurniakan seorang anak. Lalu Allah perintahkan isteri dan anak ini mesti dibawa ke satu tempat yang tandus, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada pokok, tidak ada sumber minuman dan makanan. Tetapi dia sanggup meninggalkan anak dan isterinya kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, dalam riwayat ini gambarkan bahawa ketika Siti Hajar hendak ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar menarik baju Nabi Ibrahim sambil menangis-nangis. Kenapa sanggup ditinggalkan dia dan anaknya yang sedang menyusu badan pada ketika itu? Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengar ini perintah Allah, maka Siti Hajar melepaskan tarikan tersebut. Aku sanggup ditinggalkan kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bayangkan dalam ayat surah As-Saffat ayat 102 hingga 107, Allah gambarkan kisah ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana anak ini telah sampai pada usia boleh bekerja bersama dengannya. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isterinya di satu tempat yang tandus ini di padang pasir dalam tempoh yang lama, sehingga anak itu telah sampai pada usia remaja. Pada ketika itu sudah membesar boleh menolongnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketika mana anaknya telah sampai pada usia boleh menolongnya untuk bekerja, qala ya bunayya inni ara fil manam, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Anni azbabka, aku menyembelih engkau. Allah perintahkan aku supaya menyembelih engkau. Fanzur maza tara, maka apa pendapat engkau? Apa pandangan engkau? Maka jawab Nabi Ismail pada ketika itu, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapa kesayanganku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan ini. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, nescaya engkau akan dapati bahawa aku ini di kalangan orang-orang yang sabar. Ringkasnya, di penghujung kisah ini di ayat 107, Allah gambarkan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah satu perintah daripada Allah, satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bi zibhin azim, dan lalu kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan, ini antara pengorbanan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu bentuk ujian yang kalau yang pertama tadi kita lihat Nabi Ibrahim sanggup berdakwah walaupun dibakar hidup-hidup, kita pada hari ini berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala tidak diuji sedemikian rupa. Kalau
kisah yang kedua, kita lihat Siti Hajar dan anaknya sanggup ditinggalkan, sanggup melepaskan tarikan kerana semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam sanggup nak menyembelih anaknya kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini dilakukan kerana semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pada hari ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sedemikian rupa. Kita tidak diminta berdakwah sehingga kita ini dibunuh, dibakar hidup-hidup. Kita tidak diminta meninggalkan anak dan isteri kita di tempat yang tidak ada penghuninya. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang korban. Kalau tak mampu seekor, sekurang-kurangnya satu keluarga, satu bahagian. Tetapi kita kata kita tidak mampu. Betul, ibadah korban ini sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut bagi orang yang berkemampuan. Tetapi persoalannya, adakah kita ini orang yang tidak mampu? Dekat rumah kita ada TV1, TV2, TV3 secara percuma. Tetapi kita langgan Astro pada setiap bulan, kita boleh bayar sebulan 100 misalnya. Bayangkan setahun kita bayar 1,200. Tiba-tiba dalam tempoh setahun itu juga datangnya ibadah korban 700, satu bahagian. Kita kata kita ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang tidak mampu. Kita muhasabah diri kita, sejauh mana kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, sejauh mana kita ini hamba yang bersyukur kepada Allah, sehingga kita sanggup berkorban, mengeluarkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berkorbanlah. Berkorbanlah. Kalau hari ini, pada tahun ini kita tidak mampu, maka kita berazamlah. Pada tahun depan kita akan melaksanakan korban satu keluarga, paling kurang satu bahagian. Kalau kita mampu satu ekor, lagi bagus untuk keluarga kita. Korbanlah segala harta yang kita ada, kerana itulah simpanan kita yang sebetulnya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi gambarkan bahawa ibadah korban ini pahalanya sangat besar. Binatang yang kita sembelih ini darahnya belum jatuh ke tanah, tetapi pahalanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi gambarkan ibadah yang kita lakukan ini, binatang korban yang kita sembelih ini akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan tanduknya, tulangnya, dalam keadaan yang sempurna, datang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pengorbanan yang telah kita lakukan. Binatang yang kita sembelih ini, setiap helaian bulunya, satu helai dikira satu kebaikan. Bayangkan seekor lembu, banyak mana bulu yang ada, itulah gambaran kebaikan pahala yang telah Allah kurniakan kepada orang yang telah melaksanakan ibadah korban. Selain daripada itu, marilah kita sama-sama berkorban, bersatu padu sesama umat Islam dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Janganlah kita berpecah belah dengan sebab berbeza fahaman politik dan sebagainya, maka kita sanggup bergaduh, tidak bertegur sapa dan sebagainya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang sedang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim.